Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang berusaha Tuan Haji Ahmad Nazril Muhammad Yusof selaku penerbit rancangan tafsir Al-Quran dan seterusnya sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersama saya, Profesor Dr. Muhammad Najib bin Abdul Qadir, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia. Tuan-tuan, puan-puan, para pendengar yang dimuliakan, pada hari ini kita akan menyambung kembali rancangan tafsir Al-Quran bagi siri ke-66. InsyaAllah, pada kali ini kita akan membincangkan mengenai pentafsiran ayat ke-73 surah Al-Anfal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba'd illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Adapun orang yang kafir itu sebahagian daripada mereka melindungi sebahagian yang lain. Jika kamu tidak melaksanakan apa yang telah diperintahkan Allah, maka nescaya akan terjadi fitnah, kekacauan di atas muka bumi dan kerosakan yang besar. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab melalui kitabnya Tafsir Al-Misbah menyatakan bahawa apa yang dimaksudkan dengan perkataan fitnah dalam ayat ke-73 surah Al-Anfal ini ialah kekacauan. Ini kerana jika kaum muslimin tidak membantu sesama sendiri atau sebahagian yang lain, maka sudah pastilah berlaku huru-hara di muka bumi. Ini disebabkan sikap orang kafir yang tidak menjunjung prinsip keadilan, tidak mempamerkan akhlak yang baik, sentiasa menindas golongan yang lemah, dan perkara ini pasti menimbulkan kekacauan. Kemudian Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab menyambung lagi ketika menghuraikan perkataan awliya. Ia menjadi isyarat terhadap larangan menjadikan orang kafir sebagai awliya, iaitu penolong. Ini kerana tujuan orang kafir hanyalah untuk melumpuhkan ajaran Islam dan memusuhi kaum muslimin yang lain. Kita sedia maklum bahawa kaum kafir musyrikin Mekah sangat zalim terhadap kaum muslimin, di mana golongan kafir ini saling tolong-menolong dalam melakukan kebatilan dan memusuhi orang Islam. Namun larangan menjadikan orang kafir sebagai awliya dibimbangi menimbulkan fitnah, seperti yang dinyatakan dalam ayat ini kerana dikaitkan dengan sikap dan kelakuan yang dialami oleh kaum muslimin ketika itu. Jika keadaan tidak seperti itu, maka tidak menjadi masalah untuk orang Islam bekerjasama dalam perkara kebaikan bersama-sama dengan orang kafir. Perkara ini ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mumtahanah ayat ke-8. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kamu daripada berbuat baik dan berlaku adil kepada orang yang tidak memerangi kamu kerana agama kamu dan tidak mengeluarkan kamu dari kampung halaman kamu. Sesungguhnya Allah mengasihi orang yang berlaku adil. Tegahan yang dinyatakan dalam ayat ke-73 surah Al-Anfal ini ialah kecaman kepada mereka yang bekerjasama antara golongan yang tidak berhijrah ke Madinah dengan kaum kafir musyrikin Mekah untuk menentang agama Islam dan menghalau kaum muslimin dari kampung halaman sehingga mereka terpaksa berhijrah ke bumi Madinah Al-Munawwarah.
Sidang pendengar yang dimuliakan, Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiqi menerusi kitabnya Tafsir An-Nur, mentafsirkan ayat ke-73 surah Al-Anfal ini dengan menyatakan bahawa sikap orang kafir ialah mereka saling bantu-membantu dalam menghadapi kaum muslimin walaupun antara mereka terdapat konflik dan saling bermusuhan. Contohnya orang Yahudi di Hijaz. Sewaktu ayat ini diturunkan, mereka memberikan pertolongan dan bantuan kepada orang kafir musyrikin ketika menghadapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para mukmin. Oleh itu kaum muslimin tidak patut menjadikan mereka sebagai penolong walaupun ada antara orang Islam yang mempunyai tali persaudaraan dengan mereka. Jika orang Islam tidak melakukan apa yang disyariatkan kepada mereka, iaitu tolong-menolong antara satu sama lain dalam menghadapi orang kafir dan tidak menyempurnakan atau menepati perjanjian yang telah dibuat, maka akan berlaku fitnah dalam masyarakat dan timbul kerosakan yang besar. Manakala Ustaz Salahuddin Abdullah dan Ustaz Omar Khalid melalui kitab mereka Tafsir Mubin mentafsirkan ayat ke-73 surah Al-Anfal ini dengan menjelaskan bahawa orang kafir menjadi penyokong dan pembela bagi sebahagian yang lain. Wahai umat Islam, jika kamu tidak menjalankan dasar bantu-membantu sesama sendiri, sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka nescaya akan berlakulah fitnah dan kekacauan di muka bumi dan kerosakan yang besar, iaitu akan bertambah kekuatan orang kafir dan orang Islam pula akan menjadi semakin lemah. Allah membahagikan orang beriman itu kepada 3 golongan. Pertama, muhajirin. Kedua, ansar. Dan ketiga, orang yang beriman tetapi masih belum berhijrah ke Madinah. Golongan ketiga ini tidak akan diberikan perlindungan oleh Allah kecuali setelah mereka berhijrah. Manakala Hamka melalui kitabnya Tafsir Al-Azhar ketika mentafsirkan ayat ke-73 surah Al-Anfal ini, beliau menegaskan peringatan Allah bahawa orang kafir akan menyokong dan membantu sesama mereka untuk menghadapi kaum muslimin. Dalam peperangan Al-Ahzab atau Khandaq, kaum kafir musyrikin Mekah telah bersatu dengan kaum musyrikin Arab Ghathtan dan Yahudi Bani Quraizah. Walaupun mereka bukan penyembah berhala agama Yahudi, tetapi tidak menghadapi umat Islam, maka mereka pun bersatu. Oleh kerana itulah Allah seringkali mengingatkan hamba-Nya supaya kesatuan antara kaum muhajirin dan kaum ansar dieratkan. Ini kerana jika umat Islam tidak bersatu dan tidak saling membantu, maka umat Islam akan dibinasakan oleh orang kafir yang bersatu hati menentang kaum muslimin. Sebab itulah lanjutan ayat ini ialah, jika kamu tidak melakukan demikian, maka tentulah akan ada fitnah di muka bumi dan kerosakan yang besar. Peringatan ini datang selepas peperangan Badar, di mana Allah Ta'ala telah mengingatkan supaya mereka tidak terjerumus ke dalam fitnah. Ini kerana musuh dalam selimut, iaitu puak munafik akan cuba untuk memecah belahkan kesatuan orang Islam. Sekiranya kaum muslimin berpecah, maka terjadilah fitnah dan kerosakan yang tidak dapat dielakkan. Kemudian Islam pun jatuh dan tidak akan tertegak lagi. Selepas menakluk Bani Mustalik sehingga kalah, kaum munafik di bawah kepimpinan Abdullah bin Ubay cuba menghasut pula antara puak muhajirin dan ansar. Peristiwa tersebut berlaku ladang Al-Muhaisir. Hampir sahaja berlaku pergaduhan antara mereka. Perkara tersebut diketahui oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kemudiannya berjaya diselesaikan. Perkara ini seringkali diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahawa akan terjadi sehingga hari kiamat, bahawa orang kafir dan munafik sedaya upaya untuk memecah belahkan kesatuan umat Islam. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, demikianlah tafsir bagi ayat ke-73 surah Al-Anfal menurut pentafsiran oleh para ulama. Kesimpulannya, ayat ini menerangkan berkenaan hakikat kekufuran golongan kafir. Walaupun mereka daripada berbilang kabilah, tetapi pegangan mereka hanya satu, iaitu syirik kepada Allah Ta'ala. Mereka bersatu hati untuk memadamkan cahaya agama Islam. Oleh itu orang Islam diperintahkan agar saling bantu-membantu dan melindungi antara satu sama lain, supaya tidak berlaku fitnah yang lebih besar
di mana natijahnya akan menyebabkan golongan yang kufur kepada Allah akan menjadi semakin kuat dan Islam pula menjadi semakin lemah. Justru umat Islam haruslah berpegang teguh dengan agama Islam kerana umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disifatkan sebagai sebuah umat yang satu berdasarkan firman Allah Taala dalam surah Al-Anbiya ayat ke-92, Inna hazihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fa'budun. Sesungguhnya agama Islam ini ialah agama kamu, iaitu agama yang satu, dan akulah Tuhan kamu, maka sembahlah aku. Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di ketika mentafsirkan ayat ini dalam kitabnya yang berjudul Taisirul Karim Ar-Rahman fi Tafsir Kalamul Manan, menyatakan bahawa semua para rasul berada di atas agama yang satu, jalan yang satu, dan Tuhan yang Maha Esa. Umat Islam diibaratkan seperti satu tubuh badan, saling merahmati dan berkasih sayang antara satu sama lain. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala melarang hamba-Nya berpecah belah, seperti mana yang dinyatakan dalam surah Ali Imran ayat ke-103, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kamu semua dengan tali Allah dan janganlah kamu semua berpecah belah. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah menerusi kitabnya Al-Jami' lil Ahkam Al-Quran. Ketika mentafsirkan ayat ini, beliau menyatakan bahawa janganlah kamu berpecah belah dalam agama kamu seperti mana berpecahnya golongan Yahudi dan Nasrani dalam agama mereka. Kemudian beliau berkata lagi, boleh juga ia memberi erti janganlah kamu berpecah belah dengan mengikut hawa nafsu dan kehendak yang berbeza, dan bersaudaralah kamu dalam agama Allah, maka yang demikian itu akan menghalang kamu daripada berpecah belah dan saling bermusuhan. Sidang pendengar yang dimuliakan, antara pengajaran yang boleh kita ambil daripada tafsir ayat ke-33 surah Al-Anfal ini, pertama, umat Islam hendaklah menjadikan sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat sebagai suri teladan dalam kehidupan supaya menjadi mukmin sejati yang mempunyai sikap tolong-menolong dan melindungi antara satu sama lain. Perpecahan sesama Muslim, sama ada pergaduhan, membuka aib dan lain-lain adalah musibah kepada umat baginda. Kedua, prinsip kesatuan umat Islam mestilah dihiasi dengan sifat saling berkasih sayang, bersederhana dalam setiap perkara, kesejahteraan sejagat dan saling lengkap melengkapi antara satu sama lain. Ketiga, bersatu hati dalam menjaga dan menegakkan syiar Islam supaya ia terus terbela dan tidak dipermainkan oleh pihak musuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, sekian saja rancangan tafsir Al-Quran pada hari ini. Semoga kita semua mendapat manfaat daripada perbincangan ilmu ini, insya-Allah. Mudah-mudahan kita akan bertemu lagi pada siri rancangan tafsir Al-Quran yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.